Video tu tahun 2018 sebenarnya. Semasa Dr. Ahmad Kamilin Jamilin menang anugerah Chancellor kan. Kira pelajar terbaik lah pada tahun tersebut. Ya, jadi pagi ni kita bersama sini dengan Dr. Ahmad Kamilin Jamilin, merupakan seorang pendakwah, penasihat dan juga pengasas Akademi Al-Khair. Yang kita nak cerita mula-mula sekali Doktor mengenai video tersebut. Okey. Yang kalau saya borak-borak dengan Doktor tadi, panjang dia adalah 30 minit. Tak ada, tak sampai. Tak sampai. Tak sampai lah. Yelah, berapa minit lah. Sampai ada orang kata suruh stop kat depan tu. Betul, ada. Mas tu? So dia ada protokol ya. So dia ucapan tu formal kan depan. Depan yang di-Pertua Negeri Sembilan. Lepas tu dia ada dia punya masa tentatif dia. Tapi kita ni bila dah dapat mic ni, kita cakap naik share ya. Tu yang tadi tak stop dan keluarlah cerita mengenai doa seorang ibu yang saya sendiri tengok video tersebut pada tahun lepas ke 2019. Tajuk dia memang mengenai kuasa doa ibu. Jadi mungkin doktor boleh cerita sikitlah di mana kita seorang anak mengharapkan doa seorang ibu dalam apa saja aktiviti dan apa yang kita nak buat. Mungkin doktor cerita, doktor boleh cerita magicalnya doa tu. Oh boleh, insya-Allah. Saya tahu ni mungkin sekarang ni mak saya pun tengah menonton. Assalamualaikum Mak Doktor. Mak saya kalau dia tahu saya ada masuk TV ke apa, tapi saya tak bagi tahu dia marah. Jadi pagi ni cuma saya tak bagi tahu juga. Tapi saya tahu dia tahu. Saja tak bagi tahu ke kenapa ni? Kita kadang-kadang segan mak ayah kita tengok. Kan mak ayah kita tengok kita daripada kecil yang apa nama besarkan kita semua. Kadang kita segan dia tengok kita cakap. Jadi kadang-kadang saya pun tak update lah. So tadah telinga je lah. Kena marah kan. Tapi apa yang saya cakap tu masa dalam ucapan dapat anugerah ni, biasalah masa mula-mula kan penganjur majlis semua dia risau daripada sudut ucapan ataupun protokol dan sebagainya. Tapi saya cakap masa tu kalau ini adalah waktu saya untuk berucap, ni adalah momen saya kata saya nak cakap daripada hati sendirilah. Saya tak nak ikut teks, saya tak ada nak ikut skrip yang tu semua. Sebab bagi saya this is my time lah. So saya nak zahirkan penghargaan tu. Dan kalau tak kerana saya fikir banyak kali pasal protokol tu, mungkin saya ajak mak ayah saya naik sekali dekat atas pentas sebab Mereka ada je kat situ. Mereka ada dan saya tahu mereka lihat dan saya nak at least masa tu dan mak ayah saya dia dapat faham lah maksudnya betapa saya ni menghargai mereka lah. Saya tahu yang nak tengok saya naik ke pentas tu ibu dan ayah lah, mak dan ayah. Kalau ikut saya ni jenis orang yang tak ada formaliti, yang tak ada suka pergi majlis-majlis ni semua. Tapi mak yang asyik, dia kata kau kena naik. Kau kena pakai topi bulat tu, kau kena ni lah. Impian tu impian mak dan ayah. Dia orang yang nak tengok. Dia orang yang nak tengok. Saya ni kalau kata daripada zaman saya belajar, daripada degree dulu, saya tak pernah attend pun convocation. Tak pernah pergi? PhD baru pergi? PhD tu baru saya pergi. Kalau masa dulu tu, saya just ambil je lah. Masa dapat anugerah lain tu, saya ambil je. So masa PhD ni, julung kali saya pergi itu pun mak yang kata, kau kena pergi, kau jangan buat perangai. Kata, kau kena, dah kena sound house tu? Dah kena dah. Jadi saya kata, malah mak protokol apa benda, nak kena pakai kasut lah, apa baju ni semua kan. Tapi mak biasalah, dia akan tenyih kita sikit. Dan dia akan siapkan? Dia akan nasihat banyak lah. Tapi dia tahulah anak dia tak apa makan nasihat sangat. Dan alhamdulillah masa tu saya betul-betul sebab apa yang dikatakan moment of magical yang saya nak cakap pasal doa ibu tu memang actually apa yang saya sangat yakin. Daripada dululah saya belajar dulu, saya tahu mak ni dia always akan betul-betul concern. Mak yang sangat concern pasal education. Masa kita exam dia puasa sebab dia kata dia nak doakan kita, dia nak doa dia tu sampai pada Allah dalam keadaan dia berpuasa. Jadi saya tahu daripada sokongan mak ni sangat-sangat. Dulu saya masa belajar tu pun nak kata rajin sangat tu taklah rajin sangatlah. Tapi saya yakin sampai malam periksa ni saya tak suka buat kerja last minute. Jadi bila last minute tu saya lebih suka relax. Bezalah doktor dengan saya. Saya suka buat kerja last minute. Saya tak suka lah. Last minute tu saya nak relax, saya pergi makan, saya pergi ni. Jadi tak nak stres. Tak nak stres. So, awal-awal tu kita dah prepare dah. Jadi kadang-kadang kawan tanya, relax je kau, malah esok nak exam. Kita kata pun, mak ada kan. Dalam hati kita memang niat kata, mak ada doa, jangan risaunya. Dan alhamdulillah, so far, alhamdulillah okey. Dan apa yang kebaikan-kebaikan kita dapat semua saya boleh rasa. Ini semua daripada doa, daripada mak dan ayah kita lah yang berterusan. Sokongan yang tak berbelah bagi. Saya itu sampai ke momen tu lah, sampai ke momen saya nak
Viva PhD tu sampai ke situ saya tahu betapa mak dan ayah ni terlalu concern pasal tu. Sampai kalau kata apa pun kegembiraan tu saya rasa dia orang yang lebih gembira daripada saya. Bagi saya it's just a journey lah. Maksudnya bagi saya pengajian ni saya akan terus belajar lah sampai saya mati. Tapi pencapaian-pencapaian tu mak dan ayah kita yang mungkin dia akan happy, dia akan bangga. Ya, tapi ada juga yang salah faham. Ada. Lepas saya tengok komen-komen dekat video tu, ada yang salah faham. Jangan baca komen. Saya baca sebab saya suka kaji lah, suka kaji konon. Masa ni nak jadi doktor juga. Ada yang cakap, macam yang masa tu lah, bagi idea. Kalau macam tu tak belajar lah. Okay. Kita minta ibu je doa kan. Kan ada ayat-ayat yang berkata sebegitu, doktor. Dia orang kata, bila dah nak doa tu, kita kena ada usaha juga. So mungkin doktor boleh ceritakan sikit, mungkin mereka ada yang berfikiran sebegitu. Ini satu juga, orang-orang kita ni kadang-kadang dia contoh orang tu dia nak rezeki, dia nak kaya. Dia duduk je tak apalah, dia doa macam Umar bin Khattab dulu, dia tengok ada orang duduk dekat tepi jalan tu duduk doa, ya Allah bagi aku rezeki, duit dan sebagainya. Umar kata, kau duduk sini doa, kau ingat hujan langit tu turunkan duit ke? Kau kena pergi bekerja. Umar pun marah, maksudnya usaha itu datang sekali. Tapi doa ni dia akan buatkan Allah tu bagi permudahkan apa yang kita usahakan. Allah akan cenderungkan kita ke arah tu. Allah akan bagi kita punya usaha-usaha tu diberkati. Yang itulah apa yang kita rasa kebaikan boleh dapat ekstra tu melalui doa-doa kita. Usaha ni Allah dah kata, kalau kita cari, kita dapat. Orang tu doa ke tak doa ke, dia dapat. Tapi doa ni dia boleh menambahkan lagi kebaikan tu. Dia boleh bagi apa yang kita buat tu dapat keberkatan. Dia boleh bagi kita macam-macam kebaikan yang dipermudahkan. Itu yang kita Contohnya, kalau peluang kita nak dapat masa tu 5/10, bila kita ada doa, mungkin kita akan dapat 8/10. Betul. Macam saya beritahu, masa saya dapat anugerah tu, actually mungkin disebabkan keputusan daripada Viva tu yang keluar keputusan saya dapat lulus tanpa pembetulan, which is satu benda yang sangat rare lah dalam dunia PhD. Tapi saya, personally saya tahu mana ada kerja manusia yang tak ada pembetulan. Kita mesti ada aib kan mana-mana. Tapi mungkin doa daripada ibu dan ayah tu membuatkan Allah lembutkan hati pemeriksa. Mungkin Allah tutupkan aib-aib kita tu. So pemeriksa pun, alah, dia pun tak kisah, dia pun tengok mungkin kecil je ataupun sebagainya, dia pun lembut hati bagi kita berjaya macam tu lah. Orang kata dia cover mana-mana part yang lompong lah. Yes. Kalau tak, kita tak sempurna. Walaupun maksud nama saya tu sempurna, tapi tak ada kerja kita yang sempurna. Ya. Okey. Dan doktor juga merupakan seorang pakar dalam bidang hadis. Saya tak dakwa macam itulah. Saya pun belajar lagi. Belajar tapi mungkin doktor pun memang tahu mengenai hadis dan kami yang baru belajar ni juga, baru dengar ni, nak tanya doktor. Okey. Antara hadis yang first time doktor dengar, doktor terus kagum dengan sifat dan juga kepribadian sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memandangkan kita ni nak menyambut Maulid Rasul tak lama lagi pada hari Selasa. Nanti mungkin doktor boleh ceritakan, share kepada kami salah satu hadis lah. Salah satu hadis, subhanallah. Saya lah, kalau tanya pada saya, buku yang paling saya suka sekali. Saya paling, kalau orang kata kan, saya ada banyak buku kat rumah. Saya dah spend $10,000 untuk beli buku. Tapi kalau kata orang tanya ada satu buku yang mana, kalau buku lain terbakar, satu buku tu yang kita nak bawa lari. Apa buku tu? Buku apa? Itulah buku Nadratun Na'im. Buku Nadratun Na'im ni dikumpulkan hadis-hadis tentang akhlak-akhlak Nabi SAW sebanyak lebih kurang 12 jilid. 12 jilid buku tu. Itu buku yang bila saya tahu dia nak keluar tu, saya cari setiap daripada kedai-kedai untuk nak dapatkan buku. Dan bila dapat buku tu, saya suka jadikan buku tu peneman. Sebab bila kita baca tu, kita rasa feel macam kita nampak Nabi SAW. Yeah. Sebab tu, hasil inspirasi daripada pembacaan tu, bila kita dah rasa macam sangat-sangat seronok, itu yang saya tulis buku tentang Muhammad SAW, insan paling sempurna pernah dilahirkan. Tapi itu jadi satu jilid je lah. Maknanya rangkumkan daripada 12 jilid tu. Saya olah balik. Kita takkan boleh mampu nak petik satu, susah. Nak kumpul semua tak dapat. Tapi at least apa yang kita boleh share, dan sebab saya rasa macam, ya Allah, bila baca pasal kisah Nabi Muhammad SAW, kita rasa ini manusia yang kita nak cuba ikut. Kita tahu kita tak mampu, tapi ya Allah, macam mana dia ni manusia yang orang semua senang, musuh-musuh pun akan rasa admire walaupun di sebalik kedengkian dan sebagainya. Tapi ini person yang dia bukan yang kata di luar daripada batasan kemanusiaan tu,
dia bukan macam malaikat. Daripada segi kuasa-kuasa luar biasa tu tak ada. Tapi di dalam batasan manusia tu macam mana dia boleh memberikan satu inspirasi kepada orang ramai yang membuatkan saya rasa kalaulah manusia ni ikut je akhlak Nabi SAW ni, aman dunia ni. Aman. Kan? Itu permulaan dia tu. Macam mana kita nak dapat satu titik mula untuk kita ikut apa yang Rasulullah buat? Mesti mau tak mau kita kena start membaca untuk kita tahu, tengok hadis-hadis Nabi SAW. Lepas tu kita cuba menjiwai. Sebab tu kalau saya baca buku sirah, saya ada macam-macam buku sirah. Sebab setiap daripada buku sirah tu dia memperkenalkan kita satu sudut yang lain. Mungkin kita tak nampak kan. Buku ni pasal pasal pengajaran. Buku ni pasal kesahihan hadis. Buku ni pasal akhlak Nabi. Buku ni pasal penampilan Nabi. Buku ni pasal dia sudah dibagi ni pasal peperangan. So bila kita tengok, macam-macam sudut. Cuba bayangkan, tak ada seorang Nabi pun yang mana daripada sudut perfection keseluruhan aspek kehidupan tu ada pada diri dia semua, melainkan Rasulullah. Contoh, Nabi panglima perang. Tak semua Nabi ataupun Rasul tu panglima perang. Nabi SAW seorang ayah dan ibu. Ada juga Rasul yang tak berkahwin, yang tak sempat bergelar ayah dan ibu, macam Nabi Yahya, Nabi Isa. Nabi SAW ni seorang sahabat yang sangat baik. Ada Nabi yang tak ada pengikut pun, yang tak ada kawan pun. Kan ada yang Nabi kata akan dibangkitkan dia berseorangan. Nabi SAW seorang apa lagi? Jiran tetangga, seorang yang murabbi, seorang yang sebutlah panglima perang lah. Semua masya-Allah ada dalam diri Nabi Muhammad SAW. So kita bila ada apa-apa masalah, kita ada uji, just ambil je mana yang kena dengan situasi kita, kita rasa kita dah ada dah. Kita dah ada teladan dah. Contoh kalau saya lah, kalau katakan orang ngata apa ke, orang tuduh ke, orang kecam macam-macam pun, kita walaupun orang kata Ustaz tak stres ke? Kadang haters komen ke macam tu kan. Saya kata apa nak ni, bila kita baca balik sirah Nabi kena kecam lebih dahsyat. Saya ni tak adalah sampai tahap berdarah ke, tak adalah patah gigi ke, tak adalah. Paling najis. Nabi jauh lebih teruk daripada tu, hilang everything kan. Kalaulah kita sedih kehilangan keluarga, Nabi SAW anaknya semua, anak baginda semua meninggal masa Nabi masih hidup, kecuali Fatimah aja. Fatimah aja meninggal selepas Nabi wafat. Yang lain wafat masa Nabi hidup. Bayangkan kesedihan yang Nabi rasa kehilangan anak. Kita kat dunia ni kita boleh kehilangan semua orang, tapi bila kehilangan anak tu sangat susah kan, Perit. Betul. Saya pernah dengar satu ayat yang ayat dia tu daripada sebuah filem sebenarnya. Ayah dengan mak hilang anak lagi teruk daripada anak hilang ayah. Maksudnya itu realiti dalam hidup. Sebab kita yang melahirkan anak tu, kita yang membesarkan dia, kita berkorban. Macam orang kata lah, banyak orang, ibu ni nak jaga 10 orang anak boleh je, 10 anak nak jaga seorang ibu pun bergaduh-gaduh kan, tolak menolak. Macam tu. Bergaduh lagi. Gaduh. Jayatan aku sibuk, aku jagalah, aku busy kan, macam-macam. Ibu ni tak apa, aku willing sacrifice kerja aku untuk anak-anak, kalau itulah yang diperlukan. Itulah kesan dia lagi besar. Kita harap kita tak macam itulah, tapi realitinya macam itulah. InsyaAllah. Tapi ada satu benda lagi, Dr. Ahmad Kamilin Jamili sebenarnya merupakan seorang pengasas Akademi Al-Khair. Ya. Okay, kita boleh ceritakan sikitlah mengenai Akademi Al-Khair ni. Apa yang dibuat di situ sebenarnya? Apa yang doktor perjuangkan kat situ? Saya ni daripada kecil, mak ni usaha nak hantar hafal Quran. Jadi saya dah melalui macam-macam proses, naik turun, pahit, manis, semualah dah lalui. Jadi saya always seorang yang selalu fikir, kalau saya nak sampaikan pada orang, kita nak juga anak-anak kita, generasi kita boleh hafal Quran, boleh hafal hadis. Tapi dengan macam mana cara yang sesuai dan cara yang boleh buatkan dia orang happy. So saya tahu perasaan macam mana kalau kita buat sesuatu yang kita tak happy. Especially zaman sekarang, anak-anak suka hibur kan, mana nak ngapai Quran, nak pegang Quran, bagi dia Quran kan. Tak enjoy. Tapi bila saya pergi situ, saya pergi pula dengan pengalaman saya dah pergi Mauritania, pergi macam-macam negara untuk nak tengok mana teknik-teknik yang berdahsyat-dahsyat lah yang kita boleh tarik buat masuk. Tapi bila kita nak bawa kat Malaysia, susahlah, anak-anak sini rasa macam tak boleh absorb kot teknik tu yang begitu dahsyat. So saya cuba untuk nak mudahkan benda tu sampai pada anak-anak dan diorang happy. Sampai satu ketika lah, ada juga viral lah, ada video lah,
masa tu pasal sesi saya dengan anak. Masa tu kita ada anak-anak murid kecil je. Anak murid sikit-sikit, berapa orang je yang close kan. Viral video pasal tu lah, saya suka tanya tebuk-tebuk dia. Dia boleh jawab nombor ayat, muka surat, perkataan yang confuse, baca terbalik boleh, 40 ayat selepas, 100 ayat sebelum pun boleh. Jadi ramai orang bertanya lah, ramai orang nak tahu, nak anak-anak dia juga hantar hafal Quran. Jadi alhamdulillah saya bersama, kalau specifically dengan Akademi Al-Khair ni, bersama dengan 2 orang lagi sahabat saya lah, abang saya Muhammad Ali dan juga Muhammad Khairi tu, kita orang fikir okey, kita kena buat satu center yang mana kita buat ni untuk nak bagi anak-anak, first kita nak bagi hafalan yang berkualiti, teknik yang macam tu, dan anak-anak tu enjoy hafal, dan kemudian kita nak anak-anak tu dapat kualiti tempat yang baik. Sebab tu kita tak nak macam saya dulu kan, saya kata saya tak nak kalau kita buka satu pusat Al-Quran ke apa yang sedih-sedih lah orang kata kan. Kalau boleh lah. Kita nak yang biar bagus, kondusif, persekitaran bagus, selesa, makan mesti kena cukup. Lepas tu hafalan dia seronok semua. Jadi kami pun setuju dan kita pun move ke arah itulah. Yang alhamdulillah sekarang ni kita sudah ada lebih kurang 300 pelajar, separuh online, separuh offline. Jadi kalau tengoklah Akademi Al-Khair punya tu, adalah kita buat sesi tebuk dan masya-Allah pelajar-pelajar dia seronok lah, dia hafal. Bila dia hafal tu, kita boleh tanya dia, tanya je, nak tanya apa pun. Ni nombor berapa, ini baris ke berapa, ini kata, insya-Allah ramai yang boleh buat. Kita tahu hafalan anak-anak kadang berbeza-beza kan, tapi majoriti okey, boleh buat. Dan sampai ke yang online tu, orang tua-tua boleh buat, ramai. Masya-Allah. Ada macam-macam golongan lah. Ada yang dah pencen, ada yang bekerja lagi, gigih doktor, dia sediakan tasmid setiap pukul 11 malam pun ada. Dan tanya dia boleh buat, dan dia kata saya tak sangka saya boleh buat kan. Dan saya tak sangka hafal Quran ni boleh jadi seseronok ini, tak sepressing. Dulu kan orang kalau kita hafal Quran asyik tanya je kan, berapa juzuk kau, bila nak habis, berapa lama nak habis, saya nak ubah ni. Saya kata sebab tu ramai orang tak berani hafal Quran, sebab dia ingat bila dia start nak hafal Quran mesti kena habis. Kena habis 30 juz. Saya kata not necessary kena habis 30 juz. Kalau mampu Allah mudahkan, alhamdulillah. Tapi yang penting dengan kadar yang kita hafal tu, berapa lama kita boleh jaga. Ramai orang boleh speed. Saya kata saya nak speed boleh. Saya dulu zaman saya hafal Quran 18 muka sehari saya boleh hafal. Biasa 8 muka sehari tu standard lah. Kalau kata hafal satu hari 5 bulan habis. Tapi saya tak nak macam tu. Bagi saya is biar slow and steady lah. Kalau orang tu mampu boleh lah, tapi tak ramai jenis macam tu. So kita maksudnya nak biar dia hafal. Kalau dia boleh ingat dalam masa dia hafal 2-3 tahun tu, dia boleh hafal, dia ingat 10 juzuk, 15 juzuk, itu yang dia pegang sampai mati, alhamdulillah. Better lah daripada hafal cepat. Quantity over quality lah. Yes, itu kita punya motto. Memang mottonya lah tu. Motto. So saya tak nak parent marah kan, anak-anak kau ni apalah, dah berapa bulan kau juzuk ni je kan. Kadang-kadang anak different hafazan, persekitaran, faktor. Kadang-kadang mak ayah bising, tapi dia tak tahu kat rumah pun dia tak sediakan. Mak ayah duk tengok TV je kan. Mak ayah yang movie tengok mak ayah lain drama. Kau kena ngaji kau pergi situ duduk situ. Dia tak contoh lah. Selagi tak habis jangan bangun. Jangan tengok TV. Mak ayah selalu tengok cerita Korea lah apa gelak semua kan. Anak tu mesti stres kan. Apa aku pula dia tak boleh nak ni kan. Saya dulu sebab macam tu, kadang bila kita rasa macam tak seronok, mak aku ni kenapa dia hantar aku hafal Quran, dia pergilah hafal Quran. Kalau dia nak hafal, aku pula kena hafal. Macam tu lah. Adalah, berukut-rumah tu adalah. Ada, mesti ada. Okey, tapi macam mana pula kalau ada yang nak join tu, Doktor, kan? Mungkin ada yang baru tahu mengenai Akademi Al-Khair. Boleh, kita ada website dia akademialkhair.com. Memang detail maklumat dalam tu, program, yuran apa tu semua ada di situ. Dan juga boleh tengok aktiviti-aktiviti di Facebook Akademi Al-Khair, Instagram pun ada, kita pun ada TikTok, macam-macam lah. Kita always akan ada keluar video-video FYP orang kata. Untuk semua boleh tengok aktiviti-aktiviti yang kita ada lah. Dan always apa yang kita bawa ni selalunya tak berapa mainstream lah kan. Sebab orang selalu tengok orang hafal Quran ni serius je kan. Mesti macam sedih lah. Kalau dulu mesti kena rotan lah. Kalau tak berbirat tu. Standby lah. Saya tak mahu lah benda tu lah. Tak nak, saya nak bagi bukan orang dengan kekasaran. Kata-kata Haziq nak hafal pun
Boleh. Boleh Mesti boleh. InsyaAllah saya cuba akan join nanti. Saya akan cari Akademi Al-Khair punya website. Okey. Saya tengoklah yuran-yuran dia semua kan. Okey. Nanti kita discuss lah tu. Boleh. Okey, tapi doktor, nak tanya satu benda lah mengenai penyampaian dakwah zaman sekarang. Okey, zaman sekarang dakwah disampaikan melalui social media. Macam doktor cakapkan tadi, orang pakai TikTok, orang pakai Instagram, orang nak komen apa semua kat situ. Dan ada yang menilai orang dalam social media secara terang-terangan. Kan? Dan dakwah ni memberikan kesan kepada banyak golongan sekarang ni. Jadi mungkin doktor boleh ceritakan kebaikan dan keburukan dakwah melalui social media sekarang. Dunia dah berubah kan sekarang. Dulu kalau saya ingat dulu saya spend a lot beli kaset-kaset. Sekarang ni dah tak payah beli kaset, semuanya dah ada dalam YouTube, dah ada digital. Sekarang ni dakwah pun dah berubah. Dulu kalau kita nak berdakwah tu orang kata mesti kena pergi masjid, kena pergi ni. Sekarang dah berubah ke social media, kita boleh berdakwah. Tulisan kita boleh di-share ribuan orang, video kita boleh ditonton ratusan ribu orang, jutaan orang boleh tengok daripada serata dunia. Jadi dakwah ni dah berbeza. Tapi kita kena ingat juga bila kata media sosial, orang tak ada nampak. So manusia ni dia akan berhadapan dengan satu situasi yang kalau contohnya saya sebagai pendakwah dan aktif di media sosial, orang ada ramai yang tak akan kenal saya. Tapi dia akan berpersepsi sahaja. So orang tengok macam media, kalau media tu kalau dia letak tajuk tu macam hampir sikit kan. Lepas tu letak gambar tu macam yang orang tu macam tak apa smart sikit, orang kata dia ni sombong ni. Orang tu nilai tu dia orang tak nak baca, dia tak nak kenal. Tapi bila kita jumpa depan, lain orangnya, baik orangnya kan. Banyak dalam situasi media sosial macam tu. So kita kena sebagai pendakwah, kita akan berhadapan ramai orang. Satu, orang yang tak suka kita, orang yang judge kita, orang yang boleh terima kita, orang yang mungkin macam-macam lah golongan. So macam mana kita nak sampaikan maklumat tu dengan cara yang terbaik, yang paling berhikmah ni orang kata yang boleh masuk pada semua orang. Sebab bila kita dakwah bukan kita nak tunjuk hebat. Kadang-kadang orang dia guna bahasa-bahasa bombastik semua yang dia nak tunjukkan dia hebat, kadang terlalu rumit nak faham kan. So tujuan kita untuk apa kan? Kita dakwah ni untuk orang boleh faham, orang boleh absorb, boleh sebarkan, orang suka dakwah tu. Jadi itu yang pertama. Dan kita pula kalau kata followers ni juga belajar untuk jangan menilai seseorang tu sebarangan. So banyak benda yang terselindung daripada kita bila internet, media sosial ni. Banyak benda orang tak tahu. Saya pun tak terlepas daripada tu. Macam-macam orang buat fitnah, kadang-kadang macam-macam orang buat itu dan ini. So kita rasa kadang-kadang bila kita baca, ya Allah, manalah mereka dapat cerita-cerita macam ni kan. Betul. Orang tu tak pernah tahu, tak pernah jumpa kita, tak kenal pun kita. Lagi kita kadang-kadang keep life kita private sometimes. Seperti mereka lebih tahu. Dan dia orang lebih tahu pasal tu daripada kita. Jadi Okey, sebenarnya kan itu pun separuh sebenarnya. Soalan-soalan yang Aziz nak tanya banyak lagi sebenarnya. Nanti kita deal datang lagi boleh tak? Boleh, insya-Allah. Boleh betul? Boleh. Sebenarnya tadi kan kita cakap panjang ni tu session. Dah habis session. Kopi je tak ada. Kopi je tak ada. Nama kopi tiam. Sebab nanti kalau nak minum kena buka mas. Okey. SOP dulu. Okey, tak apa. Kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Ahmad Kamili Jamilin yang sudi bersama dengan kita hari ini. InsyaAllah kalau ada kesempatan, ada rezeki, kita akan bersama lagi dengan doktor untuk kita borak lebih panjang lagi mengenai itulah. Kita dapat sikit je tadi mengenai kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita akan ceritakan sampai bila-bila kan, dan kita akan menyambut Maulidur Rasul pada hari Selasa ni insya-Allah. Dan terima kasih doktor sekali lagi bersama dengan kita. Nanti kita borak lagi tu. Saya nak hadiahkan buku sekejap lagi. Ya apa tak? Sekejap lagi nak hadiahkan buku. Ada buku? Ada. Sekejap lagi kita buat live di Facebook, doktor bagi buku kat kita.